Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Papa Gomo, siapa yang tidak kenal dengan beliau? Selalu menjadi perhatian, selalu jadi pertanyaan ramai netizen. Ialah, siapa yang pelihara Papa Gomo? Siapa yang payung Papa Gomo? Kata netizen, mustahil Papa Gomo berani dan konsisten mahu merosakkan nama baik Anwar Ibrahim. Kalau tiada orang yang support, tiada orang yang memayungi Papa Gomo. Ada juga yang bertanya, dari mana keuangan Papa Gomo sampai beliau memiliki rumah yang cantik, kendaraan yang baik, dan kemampuan untuk membayar saman-saman beliau. Itulah yang selalu orang jadi tanda tanya. Siapa dan dari mana keuangan Papa Gomo? Siapa yang sebenarnya sponsor Papa Gomo, taja Papa Gomo? Itu semua menjadi tanda tanya yang sangat besar. Dan paling penting sekali, siapa yang terus cucuk-cucuk menghasut Papa Gomo supaya terus memburuk-burukkan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim ini. Dan paling penting sekali, dia tak henti-henti menyatakan dua perkara. Pertama, memburuk-burukkan Anwar Ibrahim. Yang kedua, sentiasa mengatakan bahwa tinggal satu Jumaat lagi kerajaannya akan tumbang. Satu Jumaat lagi, tinggal satu Jumaat lagi tumbang dan tumbang. Tapi sampai sekarang tak tumbang-tumbang. Akhirnya hari ini mula nampak kelihatan siapa yang bersama dengan Papa Gomo. Dalam satu sidang media yang dibuat oleh Tun Mahathir Mohamad, yang menarik perhatian netizen bukan Tun Mahathir. Karena Mahathir, kata mereka, sudah tidak punya apa-apa aura lagi. Yang menarik, kata mereka, ialah kelibat Papa Gomo dalam sidang media tersebut. Wow. Jadi ada yang kata, ada yang menyindir, ada juga yang cuba mengecam ataupun mengejek Tun Mahathir dengan mengatakan bahawa sekarang Papa Gomo sudah setaraf dengan Tun Mahathir. Wah, macam tu sekali mereka mengaitkan Papa Gomo dengan Tun Mahathir. Kehadiran Papa Gomo atau nama sebenarnya Muhammad Azri Wanderis dalam satu sidang media Tun Mahathir Mohamad di Yayasan Kepimpinan Perdana Putrajaya semalam menarik perhatian orang ramai. Rata-rata mengkritik bekas Perdana Menteri memandangkan Papa Gomo merupakan seorang individu yang terkenal dengan sikap provokatif, penyebaran fitnah bersiri, maklumat palsu, serta sering mencetuskan kekacauan dalam arena politik dan undang-undang. Antaranya pemerhati Amran Fens yang menyifatkan kehadiran Papa Gomo sebagai titik terendah dalam sejarah kepimpinan pengasas Parti Pribumi Bersatu Malaysia itu, Parti Pejuang itu juga. Pengguna X iaitu Arif Ashraf pula secara sinis memuji barisan Kabinet Tun Mahathir apabila turut disertai Papa Gomo yang dianggap sebagai Menteri Keuangan terbaik dunia. Sementara itu, Nur Hisham Hasim berpendapat Papa Gomo mungkin menyangka Mahathir akan boleh membiayainya. Tidak kurang juga yang menemplak bertanyakan sama ada Papa Gomo dan mereka di sekeliling itu hanya saki-baki penyokong Mahathir yang netizen gelar sebagai atok. Selain itu, ada juga yang menyifatkan detik pertemuan itu sebagai hari yang paling memalukan bagi seorang yang kononnya negarawan apabila berkumpul bersama tukang fitnah. Ada yang kata kesian Tun, dari seorang negarawan dah jadi seorang kekacauan. Itu Perli Yusuf Deni pula dalam hantaran DX. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, begitulah nasibnya Papa Gomo sekarang. Jadi pertanyaan timbul sekali lagi. Siapa di belakang Papa Gomo? Siapa yang terus menghasut Papa Gomo untuk merosakkan kerajaan perpaduan, mengapi-apikan kerajaan perpaduan ini? Dan siapa di belakang Papa Gomo yang sentiasa mahu memburuk-burukkan Anwar Ibrahim? Tiap-tiap hari dia ratib, satu Jumaat lagi negara akan tumbang. Negara akan tumbang. Entahlah Jumaat bila yang dimaksudkan.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Sebelum kita teruskan ulasan hebat ini pada petang ini, izinkan dulu saya berkongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada semua jenis penyakit. Imun badan yang tidak seimbang juga menyebabkan kita kena autoimun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita lah yang akan menyembuhkan semua jenis penyakit yang ada di dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini mendidik, mengajar, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Sebelum ini, apabila imun badan kita jadi lemah, bodoh dan tidak seimbang, imun badan kita gagal untuk menghapuskan semua akar penyakit yang bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita lemah, akar penyakit akan tetap bertumbuh, berakar dan bersarang di dalam tubuh badan kita. Jawapan kepada kesehatan yang optimum ialah peningkatan daya imun badan, penyeimbangan daya imun badan, dan menjadikan imun badan kita bijaksana. Apabila imun badan kita jadi bijaksana, maka kita sehat. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini mungkin jalan penyelesaian kepada masalah Anda yang Tuhan hantar kepada Anda semua. Mungkin Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, dan ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Jom kita sambung berpolitik lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pengakuan wanita yang dikatakan merupakan proksi kepada Samsul Iskandar Madakin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akhirnya Albert T. macam tersandung, terperangkap pada diri sendiri. Wanita yang dikatakan kononnya proksi kepada Samsul Iskandar ini akhirnya membuat pengakuan yang kita tidak pernah sangka-sangka. Dia tampil mengkantoikan atau menyelesaikan ataupun memadamkan harapan Albert T., harapan Perikatan Nasional Pembangkang untuk menggunakan isu ini. Belum apa-apa lagi, rancangan jahat itu sudah pun dipatahkan. Wanita yang dikatakan proksi kepada Samsul Iskandar Madakin, setiausaha politik kanan Anwar Ibrahim, akhirnya tampil menafikan jadi proksi Samsul Iskandar. Beliau menyifatkan dakwaan Albert T. berniat jahat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang satu persoalan yang besar daripada kita semua ialah, adakah semua yang dinyatakan oleh Albert T. itu juga adalah satu penipuan? Sebab kalau ini pun satu penipuan, dakwaan yang jahat, berniat jahat, bagaimana pula dengan keseluruhan video yang dia kata ada itu? Sehingga ke hari ini belum ada apa-apa bukti yang diberikan oleh Albert T. Dia kata ada receipt, dia kata ada duit dan sebagainya, belum lagi dia berikan kepada pihak berkuasa. Siapa-siapa pun boleh edit perkara itu, kata netizen. Kalau Anda pakar, Anda boleh lakukan semua itu. Seorang wanita menafikan menjadi proksi bagi Datuk Seri Samsul Iskandar Madakin dan menyifatkan dakwaan dan tohmahan yang dibuat oleh ahli perniagaan Albert T. sebagai palsu dan berniat jahat. Dalam satu klip video, wanita terbabit yaitu Sofia Rini Buyong turut menafikan pertemuan atau sebarang perbincangan dengan Anwar berhubung dakwaan berkenan. Alamak, ini betul-betul kantoi betul lah kan. Bukan saja Albert T. yang terkantoi, tapi mungkin ada orang-orang tertentu yang ada di belakang beliau yang memayungi beliau juga akhirnya kantoi. Beliau turut menegaskan tindakan ahli perniagaan berkenan adalah satu konspirasi jahat
untuk mencemarkan reputasi Perdana Menteri dan bekas setiausaha politik kanan Perdana Menteri Datuk Seri Samsul Iskandar Madakin. Kata beliau, saya ingin membuat kenyataan hari ini terhadap kenyataan palsu dan tohmahan yang dibuat oleh penama Albert T. yang membuat rakaman video kononnya ada arahan daripada saya atau Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk beliau membuat rakaman beberapa ahli politik Sabah. Saya menegaskan di sini, kata beliau, bahawa saya bukan proksi kepada Datuk Seri Samsul Iskandar. Saya juga ingin memberi penjelasan bahawa saya tidak pernah berjumpa dan mengadakan sebarang perbincangan dengan Perdana Menteri berhubung dakwaan dibuat Albert, katanya lagi. Saya juga tidak pernah membuat sebarang perbincangan dengan Datuk Seri Samsul Iskandar mengenai tindakan yang Albert lakukan berhubung proses permohonan beliau untuk mendapatkan lesen-lesen perlombongan, katanya lagi. Semalam, Samsul Iskandar mengesahkan sudah menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri. Samsul Iskandar dalam kenyataan di platform X berkata, terdapat percubaan untuk menyerang dirinya dengan perkara yang boleh merosakkan imej kerajaan Madani. Sebelum ini, media melaporkan SPRM akan menjalankan siasatan terhadap tomahan pemberian rasuah ahli perniagaan dikenali sebagai Albert T. kepada Samsul Iskandar. Dalam video klip, wanita terbabit turut mengakui ada berjumpa ahli perniagaan terbabit dan mendakwa Albert merakam perjumpaan berkenaan tanpa pengetahuannya. Katanya, pertemuan itu berlangsung lebih sejam. Di sepanjang pertemuan itu, Albert berulang kali mengulangi naratifnya dan beliau berkali-kali mendorong saya mengesahkan naratif beliau. Perbuatan ini seolah-olah satu konspirasi jahat untuk mencemarkan nama Anwar dan Samsul Iskandar, katanya. Ia adalah satu percubaan untuk menjatuhkan kerajaan secara tidak demokratik, katanya. Wanita terbabit turut memberi penjelasan mengenai dakwaan sejumlah wang diberikan Albert atas alasan Samsul Iskandar boleh meyakinkan bagi mendapat kembali wang disalurkan kepada ahli-ahli politik di Sabah berkaitan lesen melombong. Ia jelas satu pembohongan yang nyata kerana tidak pernah ada perbincangan antara Albert, saya dan Samsul Iskandar, katanya. Beliau turut memberitahu sudah meminta nasihat guaman dan meminta pihak polis membuka siasatan di bawah Seksyen 499 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 terhadap Albert dan dalang di belakangnya. Sekian untuk kali ini. Badan muka, siapa suruhlah kau nak menipu-nipu kan akhirnya. Itulah Tuhan tunjuk juga semuanya. Jumpa lagi.